Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Saudara Fahmi, bahagia Datuk Profesor Dr. Ridwan selaku Vice Chancellor, Yang Berhormat Dr. Daroyah Esko, pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan, peminat politik Turki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dah kehabisan poin. Semua dah disapu oleh Datuk tadi. Jadi saya terpaksa banyak bergoreng lepas-lepas ni. Ya. Dan kita tak boleh nak buat apa-apa sebab ni tempat dia. Ya. Jadi terima je lah apa yang ada, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bermula dengan apa yang berlaku di Turki pada hari ini. Wacana saya adalah wacana berdasarkan pengalaman-pengalaman. Saya bukan seorang academician, ya. Saya mengenali Turki secara agak mendalam sejak pada tahun 1996, memimpin rombongan yang ketika itu namanya Zaman Group, ya, gerakan Zaman sekarang bertukar menjadi gerakan Gulen Movement. Seawal 1996 didedahkan tentang suatu grup yang mengikut gerakan Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Kami melawat Samanyolu TV, Bush Radio, ya, Hafsa, Sultan College, Fatih School dan segala macam. Saya menyebut ini oleh kerana ramai di kalangan kita yang ke Turki mengikut jalur ini dan tak boleh nak terima pasal apa Erdogan ni. Maknanya begitu keras penentangannya terhadap gerakan Gulen tersebut. Jadi saya antara pengkagum Fethullah Gulen, ya, sejak 1996 lagi, dan malah ketika saya menjadi Presiden ABIM bercadang untuk transform the movement yang ikut Fethullah Gulen punya style, ya. Kemudian saya pada waktu yang sama juga saya berkenalan dengan Najmuddin Erbakan sejak lama, dan kami bertemu dengan Abdullah Gül, Erdogan sejak 1996 juga, ya, dengan Ahmad Daud Oğlu juga. Dalam buku itu ada gambar-gambar kita bertemu dengan Erbakan, Erdogan, Daud Oğlu, Abdullah Gül. Dan waktu itu Daud Oğlu dan juga Abdullah Gül menjadi jaga international visitors. Dialah mengatur program-program kita, perancangan kita dan segala macam, dan kita boleh arah-arahkan, tolong ambil air dan segala macam. Tak kita jangka dia akan jadi presiden satu hari. Tak kita jangka dia akan jadi Perdana Menteri. Jadi alhamdulillah mereka dah jadi presiden, seorang dah jadi Perdana Menteri, saya hidup macam ni jugalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian wacana saya ini terpengaruh dengan apabila pada tahun 2005, ya, pengalaman dengan Gulen, pengalaman dengan gerakan Erbakan, dan saya tidak memutuskan hubungan dengan mereka ini. Ini untuk maklumat orang yang agak kritikal dengan Erdogan, mengapa dia cuba memahaminya. Apabila tahun 2005 kami sama-sama menubuhkan satu NGO yang nama NGO-nya Union of NGO of the Islamic World yang dirasmikan oleh Abdullah Gül. Ya. Ini latar belakang. Jadi berdasarkan pengalaman dengan ini semualah, maka saya membentangkan setakat ini naratif saya. Ya. Saudara boleh bersetuju, boleh tak bersetuju, tapi ini naratif saya berdasarkan pengalaman dan pendedahan yang saya lakukan. Yang pertamanya, saya melihat bahawa apa yang berlaku kepada kudeta ini adalah suatu berdasarkan ayat ni, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Suatu perancangan yang bagi saya sangat teliti, sebab mereka tahu Erdogan ini adalah merupakan tokoh yang mengakar dalam masyarakat, yang mana dalam banyak insiden, dalam tiap kali pilihan raya, kalau pergi ke tiap-tiap bandar untuk kempen pilihan raya,
Akpati tak payah syarah mengenai apa dia kebaikan Akpati. Hanya cukup mengatakan salam daripada Rajab Tayyip Erdogan. Finish. Ya. Erdogan itu sudah menjadi suatu figure yang mengakar, yang dicintai oleh ramai pihak. Ya. Karakter yang sangat dominan, seorang yang membesar di dalam suatu kawasan yang namanya Kasim Pasha. Kalau orang Turki bergaduh, I am from Kasim Pasha, baik cabut lari. Ini gangster punya orang. Ya. Kalau sebut I am from Kasim Pasha, cabut lari lah, dia akan bertumbuk. Dan selalunya dia akan menang sebab ini kawasan penuh dengan kaki pukul. Ya. Ini karakter Rajab Tayyip Erdogan. Ya. Mengapa berlaku kudeta, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya terus kepada ini ada oleh kerana tak pernah berlaku dalam sejarah pasca penjajahan timbul seorang tokoh yang seberani ini, seorang tokoh yang sangat Islamik, seorang tokoh yang mempunyai suatu vision. Dan sengaja dinamakan vision, iaitu Vision 2023. Mengapa 2023? Waktu runtuhnya khalifah 100 tahun selepas khilafah jatuh, kita akan bangkit dengan new vision. Suatu visi yang akan mengembalikan Islam, al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Ini yang mereka takut. Ya. Seorang ahli politik yang jelas apa yang dia hendak, suatu vision yang jelas. Dan yang paling ditakuti oleh mereka, ya, kerana dia membawa suatu dasar luar yang dinamakan bisbir ummatis. Kita satu umat. Di mana-mana manusia yang mengucap la ilaha illallah, itu umat aku yang aku harus pertahankan. Ini suatu perkara yang tidak dikehendaki oleh kuasa barat yang sedang menguasai dunia, yang ingin umat Islam ini berpecah sampai bila-bila. Apabila pendekatan bisbir ummatis ini dilaksanakan, maka umat merasa begitu menyatu balik kita sebagai umat yang satu badan. Ya. Itu sebab kalau tuan-tuan tanyakan orang di Palestin, bila berdengar berlaku kudeta, mereka akan solat hajat. Orang Rohingya, mereka akan solat hajat. Orang Syria, mereka akan solat hajat. Kalau dia minta untuk mengangkat senjata, mereka akan sanggup mengangkat senjata. Kerana dalam dunia Islam, sejak Khilafah Utsmaniyah jatuh, inilah satu-satunya pemimpin praktikal yang berani untuk mempertahankan umat Islam walaupun berada di mana-mana, walaupun kadang-kadang tidak tanduknya agak kontroversial. Ya. Inilah Vision 2023, maknanya selepas 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, kita akan bangkit, kita akan menjadikan the top 10 world economies. Dan ternyata Turki sekarang ini antara ekonomi yang boleh menyaingi kuasa-kuasa Eropah. Geopolitik, political player, kita akan menjadi suatu kuasa yang tidak boleh dipermain-mainkan lagi. A factor to be reckoned with. And very important, we have to be militarily independent. Selagi mana dunia Islam bergantung dengan teknologi barat untuk ketenteraannya, selagi itu kita akan diperhambakan. We have to be militarily independent. Kita mencipta kapal terbang kita sendiri, kita mencipta kapal selam kita sendiri, kita lakukan semuanya, sampaikan skru pun kita tak payah lagi import ataupun membeli dengan mereka. We create our own technology. Ini menakutkan mereka. Dan yang paling takut sekali iaitu kesemuanya ini matlamatnya untuk mengembalikan balik kekuatan Islam yang dikatakan ummatic spirit. Jadi bisbir ummatis ini kita lihat diarahkan, ya, ketika bulan Ramadan, ketika penyembelihan orang-orang Rohingya diarahkan berlaku, dia beritahu junta Burma mengatakan, engkau siap tak siap, terima tak terima, I am sending my wife and the foreign minister Ahmad Daud Oulu to come and to help and assist our brothers in Arakan. Ya. Tanpa soal, waktu itu saya berada di Yangon. Perasaan yang luar biasa. Ya, seorang tokoh menghantar isterinya dalam keadaan yang begitu rupa untuk bertemu dengan orang Rohingya yang sedang disembelih. Ya. Ini suatu perkara yang tak dilakukan oleh tokoh-tokoh pemimpin Islam yang ada pada hari ini. Ya. Kemudian di Palestin serupa juga. Ya, dibuat perjanjian dengan Israel untuk tujuan apa? Setelah berbincang dengan Khalid Mash'al dan Mahmud Abbas,
Kita terpaksa buat ini untuk membantu kamu pada bulan Ramadan. Buat perjanjian walaupun ianya agak kontroversial kerana perjanjian dengan Israel. Ya. Tetapi dia melihat, dia seorang yang berani, ya, dalam soal politik ini dia berani melihat ke depan akhirnya kemenangan Islam, walaupun pada awalnya kita mungkin melakukan tidak tanduk yang agak kontroversial. Dia tidak takut dengan kontroversi. Recep Tayyip Erdogan, dia tak takut dengan kontroversi. Ya. Di Somalia sampaikan, dia mengarahkan bahawa tiap-tiap menteri menjaga kementerian yang sama di Somalia. Kalau menteri pelajaran Somalia, dan aku akan tanya dalam kabinet aku, apa kau buat dengan saudara kamu di Somalia? Di Somalia, kalau disuruh minta untuk mengangkat senjata, dia willing to do it. Semangat bisbir ummatis. Syria tak biasa sebutlah. Ya, kita lihat Syria membelanjakan berbilion-bilion untuk membina kemah-kemah. Saya ke Gaziantep tahun sudah melihat kemah. Kemah dia bukan kemah ala kadar, kemah yang betul-betul proper kemah. Ada rumah untuk mereka, ada masjid, ada sekolah, dan dijaga begitu rupa dan boleh bekerja, dan dibagi juga allowance sebahagian daripadanya. Ya? Dan mereka ini, jangan sebut mereka ini sebagai pelarian. Mereka itu adalah tetamu kita yang Allah antarkan kepada kita untuk menguji keimanan kita. Ini suatu perkara yang sangat luar biasa, tuan-tuan. Jadi kerana itulah sekarang ini pemuda-pemuda di bawah UNIW tiap kali bertemu kita akan sama-sama melaungkan lawan ummati ini, iaitu bisbir ummatis, kita satu umat, we are one ummah, wahdah Islamiyah. Kita satu umat, dalam bahasa Turki we are one ummah, dan kita bersatu kerana Islam. Ya, boleh kita cuba sama-sama laungkan ummati ini. Ya, ummati bisbir ummatis, kita satu umat, we are one ummah, wahdah Islamiyah. Ya, saya sebut ummati, saya terus sebut bisbir ummatis, tak payah ikut ummati yang saya sebut. Ya, sekali lagi ya, saya sebut ummati je, sama-sama kita syarahkan, ya, sebab kita nak hantar mesej kepada seluruh dunia bahawa we are one ummah. Ummati bisbir ummatis, kita satu umat, we are one ummah, wahdah Islamiyah. Bayangkan kalau anak-anak muda ditanamkan dengan semangat kita satu ummah ni, we are one body, we are one ummah, kita akan bangkit dalam masa 10 tahun yang akan datang dengan kepimpinan Recep Tayyip Erdogan. Mohon maaf bagi mereka yang sangat kritikal kepada Recep Tayyip Erdogan. Kalau ini pendekatan Erdogan, saya adalah fanatik Erdogan. I declare. Kalau inilah yang dibuat, tapi kalau sebaliknya, then setakat ini I am with him. Ya, setakat ini. Kerana Turki merubah geopolitik dunia, kuasa Islam menjadi kuat dan bebas, inspirasi kepada kebangkitan dunia Islam dari kuasa barat. Ini suatu perkara yang ditakuti oleh mereka. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang untung daripada kudeta ini? Ki bono, maknanya siapa yang mendapat faedah daripada kudeta ini? Ya, ini disebutkan secara tepat oleh seorang general Israel, top Israel general, mengatakan as long as Erdogan is in power, Israel will face problems. Selagi dia berkuasa, bermakna selagi itu Erdogan akan berjaya. Jadi Erdogan mengatakan bahawa masalahnya bukan aku, it is not me, I am not the target of the Western power and Zionism. The target is the new Turkey, the vision that I have. Visi untuk menyatukan umat, visi untuk bangkit dengan kesatuan Islam. Ini yang ditakuti mereka. They want to spoil ataupun menghancurkan, destroy this vision 2023 yang dibawa oleh Recep Tayyip Erdogan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka plan untuk menjatuhkan Erdogan dan Akpati dirancang. Selepas kejatuhan Mesir, maka mereka tidak bertangguh-tangguh lagi. Selepas kejatuhan Mesir, mereka tidak bertangguh-tangguh lagi bahawa we have to finish Turkey as well. Karena itulah Gezi Park direka cipta dengan dukungan pelbagai pihak. CNN dah ready dengan pelbagai pihak untuk menjatuhkan Recep Tayyip Erdogan. Ya, waktu itu anak saya masih lagi hidup. Dia melaporkan yang berlaku. Susah nak keluar sebab
ribu orang turun, nak keluar daripada rumah pun tak boleh. Ya, ya. Apabila gagal demonstrasi Taksim Gezi Park, kudeta dilakukan melalui perundangan. Ya, ya. Wiretapping, perbincangan Ahmad Daud Oolu mengenai untuk bagaimana untuk menangani Syria di wiretap dan diisytiharkan dalam YouTube. Perbincangan dalaman diisytiharkan dalam YouTube oleh unknown figures, tak jumpa. Waktu itu Erdogan susah nak percaya ini perbuatan daripada gerakan Gulen Movement. Susah nak terima. Ya. Tetapi apabila 17 ke 25 Disember, apabila mereka sudah masuk kepada the cabinet minister dalam isu-isu tuduhan-tuduhan rasuah, yang mana internal matters yang susah nak ceritakan, sebab dalam kerajaan ada perkara-perkara yang cannot be done officially. Umpama seorang minister diminta untuk membawa beberapa juta di dalam rumahnya untuk disampaikan pembina satu projek sekolah di sebuah negara berdekatan. Ya. Oleh kerana ada grup-grup the parallel structure, ada yang mengintip, yang menafsirkan, menggunakan kesempatan itu mengatakan di mana datang duit berjuta tersebut. Tak boleh nak explain sebab tujuan dia adalah untuk satu yang akan menimbulkan masalah diplomasi nanti. So inilah isu-isu yang sedang berlaku, ya, tuduhan rasuah yang dikenakan, dan Erdogan cepat melakukan tindak balas sehingga kan ia berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya siri pengeboman berani mati yang dilakukan berturut-turut, dan yang terakhir pada 15 Julai, kerajaan dalam kerajaan yang dibuat oleh Gulen Movement. Ini naratif daripada AK Parti dan juga naratif daripada Union of NGO of the Islamic World. Ya, tuan-tuan boleh bersetuju, boleh tak bersetuju. Sebab saya tahu ada yang tak setuju saya nak cakap bab ni, tapi saya nak ceritakan naratif yang supaya kita boleh faham, make it open. Ya, why is happening. Ya. Sebab apa juga maklumat yang saya terima, saya double check. Bukan saya tengok komputer, tengok kemudian ambil pendirian. Ya, always double check sebab kita mempunyai kawan-kawan daripada semua perangkat. Ya. Jadi dalam the parallel book saya menanyakan, apa yang kamu marah sangat dengan Gulen ni? Saya tengok sekolah dia, saya tengok program dia, tengok orang dia, tengok cikgu-cikgu dia. Subhanallah, I'm in love with them. Ya, berulang-ulang saya mengorek, mereka tidak mau cakap, tapi sejak akhir-akhir ini mereka kata, now we are telling you the truth. Inilah yang sedang berlaku, yang terpaksa kami lalui. Dia kata strategi Gulen ini, yang pertama, tabanda hizmet, mula-mula dengan dakwah. We start with dakwah, kita buka sekolah, ya, kita buka universiti. Bab ini kita akan bertemu dengan guru-guru doang, profesor. Memang subhanallah, sampai sekarang saya masih ada hubungan. Ya, tak ada cacat apa pun, nothing wrong with them. Tak ada salah, maknanya dia bersama, malah komitmen dakwah dia lebih luar biasa daripada kita. Ini abi-abi yang terlibat dalam gerakan dakwah, yang ada, yang mungkin ada di kalangan dalam dewan ini yang mengikut ini. Bagi saya is nothing wrong with that. Puas saya cuma meyakinkan diri. Kemudian mengatakan ini yang pertama. Yang kedua, ortada tijarat, tengah-tengahnya bisnes, then they will involve in business. Ya, tak semua orang terlibat dalam bisnes. Dan yang ketiga, tawanda siasi dan pengakhiran dengan kuasa politik. Ya, yang ini tak semua tahu. Kalau kita berhenti setakat permulaan dengan dakwah, we don't see all this thing. Saya kata baik, betul-betul, sebab saya antara orang yang paling payah untuk diyakinkan. Berulang-ulang saya menanya, akhirnya inilah antara naratif mereka yang saya nak kongsikan. Jawapan mengapa Rajab Tayyip Erdogan begitu bersungguh-sungguh mengharamkan dan menjadikan ini a terrorist organization, Fethullah Gulen terrorist organization. Ya, saya tak salahkan tuan-tuan yang mempertahankan, oleh kerana tuan-tuan mendapat pendedahan kepada usaha-usaha dakwah mereka yang dapat beasiswa. Semuanya bagi saya, I am with you. Ya, tetapi bila kita go higher, then we can see the problem. Ini antara naratif yang juga disampaikan, arahan Gulen kepada pengikut-pengikutnya, ya, yang dapat sempat dipaparkan, dan malah Barat pun tahu tentang perkara-perkara begini. Ya, dia kata you must move in the arteries of the system without anyone noticing your existence until you reach all the power centers.
Ya, ini nombor satu. And then you must wait until such time as you have gotten all the state power, until you have brought to your side all the power of the constitutional institution in Turkey. Next stage. And then you must wait for the time when you are complete and conditions are right, until we can shoulder the entire world and carry it. So, ini antara naratif yang disampaikan kepada saya. Daripada antaranya advisor kepada Daun Olu dan juga advisor kepada Erdogan. Ini bukan saya terima daripada internet begitu-begitu saja. These are the feedback yang disampaikan. Antara advisor mengatakan this is happening. Setelah saya tanya berkali-kali why saya tak faham why is happening, akhirnya they reveal such thing. Jadi kerana itulah sekalian, bagi saya perancangan kudeta ini is was very well planned. Mengapa ianya well planned? Oleh kerana ini dia, pengkhianatan penasihat keselamatan presiden. Dua daripada ADC presiden adalah orang yang terlibat dalam kudeta, yang tahu tentang dia punya movement, yang tahu dia punya every minute of the movement. Dua daripadanya, seorang ADC tentera darat, seorangnya daripada tentera laut, ya, yang baju putih tersebut. Turkish President Recep Tayyip Erdogan's main military aide was taken into custody for alleged ties to Friday's failed coup attempt in the southern province of Antalya, according to a local source. The local officials who spoke on condition of anonymity said Lieutenant Colonel Erkan Kivrak, the president's Air Force advisor, was taken into custody in the hotel dan sebagainya. Dia punya ADC sendiri yang terlibat. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi, seorang lagi, ya, Colonel Ali Yazıcı, ya, and the military aide Colonel Ali, dia ada maknanya the detail of Erdogan, yang maknanya pengoboman, pembunuhan yang dilakukan kepada Erdogan itu maknanya everything was planned, nothing less than his own ADC. Itu sebab saya boleh faham mengapa Erdogan agak orang kata sebagai fobia, ataupun kadang-kadang macam orang gila, marah bukan main, ya, dalam konteks itu, oleh kerana pengkhianatan itu sampaikan ke hampir ke bilik tidurnya pun orang yang dipercayainya, ya. Jadi namun demikian sekalian, perancangan yang almost perfect ini akhirnya ianya gagal. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Hakan Fidan yang menjaga chief intelligence dapat maklumat cepat dan dia dapat checkmate tentang apa yang berlaku. Itu sebab kudeta tersebut menjadi seolah-olah unplanned, sebab mereka dah tahu lebih awal dan Erdogan diselamatkan oleh kerana maklumat dah bocor sebelum ianya berlaku. Yang menariknya tuan-tuan, mengapa kudeta gagal? Ya. Pertamanya orang Turki dah melihat betapa perbezaan Turki. Tadi Datuk Ridwan dah sebut tentang Turki sebelum Erdogan menjadi Datuk Bandar, selepas Erdogan menjadi Datuk Bandar. Ya, perbezaan yang sangat luar biasa. Kemudian peranan masjid dan gerakan dakwah. Ya, peranan masjid yang melaungkan azan. Ya, dia 2 pagi, 3 pagi azan. Orang heran dengan takbir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, salawat Nabi dan segala macam. Dan untuk pertama kalinya rakyat pelbagai kepentingan dan latar belakang bersatu. Semua pihak bersatu dan prestasi Akpati yang berorientasikan khidmat dan pembangunan ini memberi impak dan kesan kepada mereka semua. Ya. Jadi kerana itulah Parti Pembangkang Bersatu, Parti Pembangkang, ya, yang musuh utama Erdogan pun bersatu dalam hal ini. Dan media sosial dan media perdana teguh mempertahankan demokrasi dan kepimpinan Erdogan yang tegas, berani dan ummatik, memberi kesan impak kepada masyarakat, khususnya di kawasan Anatolia. Di wilayah Anatolia, wilayah di dalam bandar, ianya sangat sangat berkesan, ya. Jadi kerana sokongan yang ada ini, naratif daripada media barat, mereka start the second attack, ya, untuk meruntuhkan ataupun character assassination of Recep Tayyip Erdogan. Mereka flood maklumat-maklumat, WikiLeaks pun nak flood segala macam maklumat yang sedang berlaku, ya. Jadi saya nak mempercepatkan masa depan Turki. Saya nampak, ya,
Gerakan pembersihan akan dilakukan dalam kerajaan dan seluruh agensi pemerintah, sebab Erdogan mengatakan dah masuk 13 tahun ke pemerintah. Banyak program-program ni bocor. Banyak yang tak menjadi, banyak problem. Kita buat ini ada saja problem sekarang ni, dia akan cuba membersihkan segala yang ada. Cuma bagi saya, kalau tanya saya, sekolah-sekolah ni, cikgu-cikgu, kalau semua sekolah-sekolah Gulen ditutup, saya mengenali guru-guru ni, rasa harap saya lah makna lepas ni bila keadaan dah reda, mereka itu dapat tidak dikaitkan dengan apa-apa. Ya, saya rasa simpati sebab saya mengenali mereka betul-betul ikhlas. Ya, komitmen mereka kadang lebih hebat daripada kita dalam nak mengajar anak murid mereka. Tapi adakah mereka nak dipersalahkan oleh kerana ini milik sekolah Gulen Movement? So, ada beza ya, yang terlibat dengan bisnes dan juga terlibat dalam political maneuvering. Jadi untuk itulah saya harap ya, kalau saya berpeluang untuk bercakap dengan Erdogan, saya kata, okay, we understand you can arrest everybody, but please be prudent. Sebahagian daripada yang tak terlibat langsung, yang innocently terlibat dalam, janganlah kamu aniaya. That will be my advice. Ya. Perubahan perlembagaan dia akan melaksanakan antara perbalahan beliau dengan Ahmad Daud Oulu, oleh kerana seolah-olah Ahmad Daud memperlambatkan proses presidential system. Itu antara masalah dia. Ya, akhirnya Erdogan be frank lah, dia kata, you nak lambat-lambatkan, you have to go kalau you don't agree with me. So itu antara perkaranya. Ya. Dan saya nampak kalau Erdogan dapat meraihkan pendekatan inklusif, ya, sebab dia ingat media pembangkang pun menyokong, media yang kritikal dengan dia pun menyokong dia, termasuk salah seorang tokoh liberal yang selalu mengkritik dia, Mustafa Akyol, pun juga sudah mendukung beliau. Jadi bermakna dia tidak boleh lagi ambil pendekatan yang confrontational dengan semua pihak. Dia kena inklusif dan mengajak seramai mungkin untuk menguatkan kedudukan beliau. Sebab kalau dia terus mengambil pendekatan keras dan memusuhi siapa menentang beliau, saya fikir Erdogan akan kehilangan sokongan daripada mereka yang turun ke jalan raya. Bukan semua Islamis, tapi termasuk kelompok-kelompok yang berbagai-bagai kelompok, ya. Saya nampak pengaruh Gulen Movement ini akan pupus, akan ada penggantinya nanti seandainya dia takut transform, fokus on education semata-mata dan dealing dengan usaha-usaha perancangan untuk soal political ambition. Kalau itu berlaku, saya fikir tidak ada sekolah, ya, walaupun ada kontroversi juga sekolah-sekolah ini, tapi umumnya sekolah-sekolah ini telah memberi servis yang agak banyak, tapi kena transform pendekatannya supaya ia tidak dikaitkan dengan menjadi suatu gerakan yang akan menimbulkan problem pada masa yang akan datang. Saya menjangkakan bahawa serangan media barat akan berterusan, akan all out pagi, petang, siang dan malam, internet dan segala macam akan banyak untuk memperlekehkan Erdogan. Dalam isu istana Erdogan tersebut, ya, diwar-warkan berita bahawa sampai toilet pun dibuat daripada emas. Ya, ada dengan kita percaya. Ya, toilet dibuat daripada emas. Erdogan kata dalam parlimen, kalau mari kita pergi ke istana aku, ya, Aksarai ini, tengok kalau sekiranya ada toilet dibuat daripada emas, aku akan resign sekarang. Kalau tak ada, engkau resign. Orang yang bercakap tu tak berani. Tak berani sebab silap dia kena resign. Sebab itu Erdogan punya cerita. Jadi naratif soal Daily Mail yang keluar mengenai hidup lavish dan segala macam itu, saya fikir ini part of the agenda untuk divert our attention bahawa meruntuhkan kredibiliti Recep Erdogan supaya dia tidak efektif dalam memimpin negara mereka, ya. Persiapan transisi kepimpinan pasca Erdogan akan berlaku. Ini saya tahu sangat sebab dalam perbincangan di Turki dalam beberapa hal, ya, Erdogan pun tak puas hati dengan the new breed yang masuk AK Parti ini. Yang the first breed, mereka berjuang untuk rakyat, memberi khidmat kepada masyarakat. Tetapi yang breed-breed baru ni, dia nak jawatan. Ya, dia tak nak tarbiyah, dia tak nak berjuang, dia nak jawatan saja. Dia Erdogan sendiri tak puas hati. Dia realize kualiti pemuda-pemudanya itu kualiti-kualiti yang nak jawatan, bukan nak berjuang semacam mana dia ditubuhkan dahulu. So saya fikir perancangan ini sedang dibuat. Itu antara sebab mengapa Nu'man Kultumus yang jadi timbalan dibawa daripada dulu Padi Saadat bergaduh dengan akhirnya diletakkan jawatan yang tinggi supaya beliau dapat memberi komponen tarbiyah, Islamic idealism
ataupun memberi kekuatan idealism di dalam parti Ak-Parti. Dia bukan parti pragmatik untuk kepentingan peribadi. Ya. Dan yang akhir, saya berpandangan bahawa kudeta 7/15 ini ataupun 15 bulan Julai ini bakal merupakan rampasan kuasa terakhir di Turki, dan sama-sama kita berdoa lah. Ya, apapun kita punya naratif, apapun pandangan kita, bagi saya Erdogan is the best for time being to lead the Muslim Ummah for time being. Until proven otherwise, I might change my position. Jadi kalau nak kata saya ini fanatikus Erdogan, saya menerima gelaran tersebut. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.